Sama ada hujah Syafi'i kau hujah orang pengarang kitab, kita tak tahu dia royak tu hak sudah dah. Ni perisi-isi lagu ni hak sudah dah. Itu kedudukannya pekoh-pekoh ni. Lepas tu kita nak ikut tak boleh kau lagu tu? Boleh nak ikut. Tapi sebab kita kata tadi, tebal buat lagu tu cermak sangat, jadi was-was. Was-was apa? Seksa was-was ni. Seksa was-was ni. Tak boleh buat kerja benda. Kalau subuh tu nak habis baru jadi. Mandi tu baru selesai. Kalau lelaki tidak nak naik tari, tak selesai lagi, tak jadi. Itu penyakit orang was-was. Dekat nak habis tu barulah jadi pula. Waktu dia tahu mana tak? Tak tahulah. Lebih yakin berkali masa tu. Ini semua berlaku sebab apa? Sebab sani. Barulah kita tahu. Sebab itu jangan kita duduk kata orang lain tu maknanya kurang belakang kita di molek benar. Kita tahu mana molek tu. Kita tahu mana. Kalau tanya hak tak ngaji, memang sungguh dia kata lagu tu. Bukan dia ngaji hak tu saja. Cuba kalau hak ngaji luar, dia tak akan kata lagu tu. Memang ada kalanya hak ni lebih, memang ada kalanya hak Syafi'i memang lebih. Dari segi hujah dia, dari segi dalil dia, dari segi gitu gini, sesuai untuk dipakai dengan masyarakat. Memang ada. Tapi bukan semua. Bukan semua. Hak tu yang nak terbuka tu, penting terbuka. Lepas tu Imam Bukhari buat mari lagi hadis kan. Yang keempat, takut-takut orang kata. Ni cara Imam Bukhari. Takut-takut orang kata hak tak diceluk tangan tu sebab apa jadi tidak najis, menajiskan air muka Nabi. Tangan Nabi suci. Lepas tu Aisyah ni pun dia ada keistimewaan dia yang berbeza daripada orang lain. Boleh jadi ini khusus untuk dia. Kalau di kalangan umat, hak Nabi tu iyalah. Ni Aisyah semacam. Boleh jadi dia ada istimewa dia sendiri. Sebab di zaman Nabi SAW ni ada kalanya hukum tu khusus untuk sahabat tu saja. Boleh jadi ini khusus untuk Aisyah. Boleh jadi. Dia sebab tu kata dia neng panjang benar ni Imam Bukhari ni. Nak tulis kitab dia ni, setiap kali nak tulis maya tulis. Dia ada disiplin dia, ada cara dia. Susah. Kalau orang kata gitu, dia sebab tu dia ambil hadis yang akhir ni. Anas bin Malik, Nabi SAW dan salah seorang isterinya. Dia tidak ayat Aisyah sini. Mana ada Aisyah? Menunjukkan ini tidak khusus dengan Aisyah. Bila tidak khusus dengan Aisyah, isteri-isteri lain pun masuk, orang-orang lain pun, mak dia pun masuk juga. Lagu tu lah juga. Najis hukmi tidak menajiskan air. Tu kesimpulan. Sebab di sini dia tidak sebut Aisyah. Bukan hadis Aisyah. Anas bin Malik kita kata, dia je khadan Nabi. Ni Aisyah juga maksudnya. Khadan Nabi bukan khadan Aisyah. Kalau Nabi duduk rumah Aisyah saja kau, rumah bini lain anda tak pergi. Tentu dia pergi, bukan dia khadan Nabi. Bukan khadan khusus untuk Aisyah, di rumah Aisyah saja. Sebab itu Imam Bukhari buat mari sini. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jelas. Macam Maimunah ke sahabat-sahabat isteri dia yang lain memang celuk tangan lagu tu juga. Maka hilanglah kemuskilan bahawa ini khusus dengan Aisyah tak timbul. Mana tahu takut-takut orang kata gitu kan. Moga Aisyah ni kan kubur Nabi pun duduk dalam rumah dia, banyak perkara lah kok dia tu istimewa. Takut-takut orang kata gitu. Dia nak cerita ni bukan, tidak boleh kita kata khusus untuk Aisyah, bahkan umum untuk umat semua. Tengok halus tu cara dia, susunan dia tu. Tapi kalau tak ngaji tak nampak, tak akan nampak lagu tu. Dia kena ngaji baru nampak. Tapi di sini dia kata Nabi SAW dan salah seorang isterinya mandi menggunakan air dari bekas yang sama. Mandi dia bukan mandi junub. Sebab itu Imam Bukhari buat baik. Zada Muslim wa Wahb bin Jarir an Syu'bah minal janabah. Ada riwayat lain daripada Syu'bah. Ini hak meriwayatkan daripada Syu'bah Abdul Walid. Orang lain meriwayatkan daripada Syu'bah ni ramai lagi, dua orang lagi daripada Syu'bah. Dia sebut yaqtasilani min ina'in wahid minal janabah, ataupun yaqtasilani minal janabah min ina'in wahid. Mandi ni mandi junub.
Jelaslah kalau celuk tangan ni memang berkenaan dengan mandi junub. Memang mereka berjunub. Dalam keadaan berjunub itu celuk tangan juga, menunjukkan tidak najis tangan itu. Kalau najis, dia tidak akan buat celuk-celuk lagu tu. Habislah situ. Kemudian kita pergi kepada bab man afragha bi yaminihi ala shimalihi fil ghusl. Bab orang yang mencurahkan dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya pada ketika mandi. Dia curah tangan kanan ke atas tangan kiri. Imam Bukhari nak cerita adab mandi, mandi junub lagi, cerita mandi berlakon. Sebab apabila sesuatu perbuatan itu kan dia ada kaitan dengan agama, bukan semata-mata perbuatan biasa. Semestinya ada panduan yang lengkap. Misalnya mandi biasa pun orang mandi juga, tapi tidaklah perlu jaga gini banyak perkara seperti ni. Tak belajar pun boleh mandi waktu tu. Tapi kalau mandi janabah ni tidak beragama tak tahu. Apabila beragama royak kena jaga, kena tahulah cara dia lah mana. Ni antara cara dia, disiplin dia. Cuah tangan, cuah dengan tangan kanan atas tangan kiri, cuah air. Cuah masa mana? Sok-mok kau cuah tangan kanan. Tengok-tengok duk mandi tu. Lepas tu tangan kanan ni sendiri lagu mana? Hak mana pula nak cuah? Ni maksudnya hak mula-mula nak start tu. Mula-mula nak start tu nak basuh tangan. Itulah dalam hadis tu. Cuah, pegang bekas tu dengan tangan kanan, cuah atas tangan kiri. Lepas pada tu basuhlah kedua-duanya. Cuah, gitu. Sekarang ni mandi dengan air hujan ke apa, tak ada masalah cuah-cuah ke apa dah. Ni kalau nak cuah, nak guna hak mana? Ada. Sebab banyak dalam hadis disebutkan mulakan dengan tangan kanan. Sekarang ni kita nak basuh, sepatutnya tangan kiri cuah atas tangan kanan dululah. Muka kanan kan menganan gapo molek. Ni apa? Kalau guna tangan kanan, cuah atas tangan kiri berarti mulakan tangan kiri. Boleh jadi orang miskin gitu. Dia nak ceritanya kita kena faham gapo dia. Konsep kanan kiri ni gapo dia. Dia hak mana hak molek. Itu memang molek sunat kanan. Hak mana hak tak molek. Kotor kau menjijikkan kau najis kau gapo kau, hak tak molek lah. Ataupun kurang molek secara nisbahnya. Kurang molek. Maka itu kena buat tangan kiri. Baik. Ada satu lagi keadaannya, iaitu hak mana lebih molek, tangan kanan ke tangan kiri? Hak mana terlibat secara langsung dengan kotor, dan hak mana terlibat secara langsung dengan hak bersih? Ada juga ambil kira gitu. Nak cerita sini sekarang ni, basuh letak cuah dengan tangan kanan atas tangan kiri ni sebab apa? Untuk nak basuh bahagian kemaluan. Basuh situ kan tempat kotor, nak menghilangkan kekotoran, kena guna tangan kiri lah. Muka tangan kiri ni yang akan digunakan. Kalau kita guna cuah dengan tangan kiri atas tangan kanan, sesoalnya kita nak guna tangan kanan. Nak guna untuk apa? Untuk membersihkan najis dan sebagainya. Itu tidak sesuai tangan kanan. Sebab itu kalau kata mulakan dengan tangan kiri pun sebab memang itu yang dimaksudkan. Tak apa, itulah moleknya. Gitu. Sekarang ni pegang tangan kanan, bekas tu tangan kanan ni bersih, tak ada gap. Cuah atas tangan kiri. Sebab kita nak guna tangan kiri tu. Nak guna tangan kiri tu. Tapi kalau kita di sini timbul masalah. Kalau seseorang itu dia nak buat satu benda, hak dia akan terlibat secara langsung dengan kanan, hak ni kiri nak basuh. Kalau benda lain hak kanan, misalnya kita kata nak uli tepung, kita nak cuah air dalam tepung saat ni tu dengan tangan kanan, kau nak ramah dengan tangan kiri, kau nak cuah air dengan tangan kiri, ramah dengan tangan kanan. Hak mana kita nak gunanya? Tu pun ni lah juga. Dah kita nak guna sekarang ni tangan kanan sebab uli tepung tu nak bersih. Pada ketika itu kita cuah dengan tangan kiri.